Sekarang you tahu tak minggu yang ke berapa? Minggu ke-5, Prof. Ya? Minggu 5. Minggu yang ke-5 kan? Agak lambat lah. Sepatutnya dah habis, dah banyak lagi. Minggu depan kot boleh habiskan. Anyway, hari ni kita sambung lagi berkenaan dengan polikit. Ramai lagi tak masuk ni. Nanti terganggu. Okey, 3-5 minit lah. Polikita. I think this is my last slide kot. Boleh ingat tak? Polikita and then apa jenis-jenis worm. Apa tu? Annelida. There is 3 classes. Polikita paling banyak and mostly adalah marine for polikita. And then polikita, I just mentioned about there is a category, not taxonomic category, but quite popular category widely used, which is Errantia and Errantia. Okay, Sedentaria dan Errantia. What is the Errantia and what is the Sedentaria means? Okay, in general, Errantia errant means tak, dia bergerak cepat apa benda ni, errant free moving, bebas, laju gerak dan sebagainya. And then so group of polychaetes that group into Errantia have the capability untuk dia bergerak dengan cepat dan juga ada lifestyle yang obvious, iaitu jenis sama ada dia adalah carnivore
ataupun herbivore. Okay, ataupun maybe apa ni? Lama lupa. Apa Omnivore, Prof. Omnivore. No. I mean dia carnivore, omnivore both. No, rarely both. Ni makan apa ni? Allah, hai apa nak sebut? Bottom feeder. Yang dia makan benda mati. I mean kalau carnivore dia get their food lively. Kalau herbivore getting their food from plant. Kalau makan benda yang dah mati, we call it apa apa feed tu macam kulat. Whatever, it's not tak apa, kita akan sentuh berkenaan dengan Arantia. This polychaete tend to be grazer carnivores I mean kita boleh agak dia tu adalah carnivore or herbivores. Satu, dia fast moving, not very fast macam ada kaki kuda, bukan, don't imagine macam tu. Relatively banding dengan worm yang lain, dia quite fast, dia boleh bergerak macam lipan bergeraknya tu. And then they have jaw. Dia ada jaw yang agak scary kalau kita tengok dia di tengah nganga. Dia keluarkan jaw dia quite scary macam ni. Ni dia keluarkan jaw, tengok ni jaw yang besar ni, ni besar, quite scary dia punya jaw dia. Dan satu lagi yang obvious adalah dia ada parapodia yang very strong parapodia at each segment. Ingat Annelida must be segmented worm. Yang worm phyla yang banyak-banyak, no segment. Ini segmented worm. Dan polychaete untuk Arantia, dia not just ada segment, but each segment ada pair of strong parapodia. Apa itu parapodia? Parapodia ni macam kaki lah. Dan pada hujung parapodia tu adalah setae, iaitu macam cilia yang tu nanti strong. Okay. And then shape dia macam ni lah. Berkilat-kilat. Ni dia bergerak aktif, bergerak macam shape S shape. Tapi dia bukan macam ular. Ular dia bergerak macam huruf S juga, tetapi polychaete dia ada kaki. Okay, dia ada kaki di sebelah kiri dan kanan, a pair. And then dia multiple kaki. Kaki dia each satu segmen ada a pair of parapodia. Kita akan terang lebih detail lagi. Manakala sedentaria mostly adalah duduk dalam tube. Dia ada tube and then dia duduk di dalam tube. So tube tu, dia buatlah tube tu. Dia secrete keliling badan dia, creating the tube. Okay. So dia duduk dalam, keluar masuk macam tu. Dia duduk di dalam dalam tube. Dia buat daripada sama ada calcium carbonate ataupun dia buat daripada batu pasir-pasir yang dah dicantumkan pasir tu dengan dia punya bahan-bahan kimia tertentu, dia macam seolah-olah dia buat pasir tu jadi macam tube. Dia duduk di dalam. Ataupun dia kalau bakau, dia ambil debris pokok-pokok bakau tu, akan daun-daun bakau tu, dia buat tube. Dia duduk di dalam. Ataupun satu lagi adalah dia baru dalam tanah. Dia ngorek dalam tanah. Dia dia masuk dalam tanah. Dan masuk dalam tanah can be keep burrowing, merata bergerak, ataupun dia
jenis buah huruf U. Nanti kita terangkan lebih dah. Sini dua slide ni Hajenah nak tunjukkan apa perbezaan Erantia dengan Sedentaria. Erantia tu ingat dia boleh bergerak, dia tak ada tiup, ada juga yang bertiup. Tetapi dia ada jaw dan dia ada kaki yang jelas. Manakala yang ni tadi saya kata kebanyakan dia duduk dalam tiup and then dikeluarkan gills di luar tiup dia untuk perangkap makanan dan sebagainya. Dan yang obvious satu lagi adalah dia ada segmen tetapi seolah-olah tak ada parapu dia. Segmen dia ada sitir, ni nampak tak nampak lagi. Okey, ada sitir, dalam ni pun ada sitir tetapi parapu dia tak jelas. Sebab dia tak merangkak, tak merayap keluar. Okey, dia just stay di dalam stay di dalam tube ataupun dia mengorek dalam sedimen. Alright. Satu lagi, definitely dia without jaw. Dia tanpa jaw. Cara makan dia berbeza. Sedentaria bukan carnivore dan bukan herbivore. Sebab dia tak ada jaw. Untuk gigit-gigit tak ada. Dia just ingest. Kalau dia baru tu, dia akan telan ingest the sediment particles, dimasukkan dalam badan dia, whatever, dia dikorek sambil dia telan itu. Ataupun dia suspension feeder, dia duduk dalam tube and then macam ni, duduk dalam tube and then expand their gills. Sometimes we call gills, sometimes we call branchia. Keluarkan ni, dia masuk, menyorok dalam, keluar. Masuk dalam balik, keluar. Kalau kacau, zup, masuk dalam. Dia akan keluar ni. Normally quite colourful dia punya ni. So without jaw and then without proper parapu dia. Okay. Comparing dengan yang Erantia tadi. So secara untuk bandingkan Erantia dengan Sedentaria group ni, body segment dia large number, maknanya Eran biasanya bilangan segmen dia tu sangat banyak. Mungkin sampai ratus bilangan segmen tu. Okey, manakala Sedentaria lebih sedikit bilangan dia. Mungkin 20, sort of macam tu. Okey. Dan segmen dia tidak sama. Tidak sama maksud dia sudah ada separate bahagian the first 5 segmen lain bentuk dia. Dia ada segmen, lepas tu segmen bahagian tengah lain pula shape dia. Tapi still segmen, kita boleh nampak segmen tu dengan jelas. Ini yang dipanggil dengan sebagai kalau ingat lagi tak metamerism dengan tegmatization. Ni sort of kalau macam ni maksud dia macam segmentization. Ini large number dengan shape yang sama. Sama je. Segmen depan sama, segmen belakang pun sama. Dia repeat benda yang sama saja depan belakang. Itu adalah Erantia. So lebih dalam bentuk metamerism. Ini segmentization, maknanya tegmatization kan saya kata certain segment akan berfungsi untuk ada fungsi tertentu. Lepas tu beberapa segmen akan berfungsi tertentu. Okay. So itu adalah dari segi segmen badan. Kita akan lakukan ni dekat lab. Anterior appendage, bahagian depan. Okey, dia ada tentacles. Selalunya akan ada tentacles di depan. Depan dia ada tentacles. Bukan macam tentacles ni, nanti tunjuk gambar. Tunjuk kat sini lah gambar.
Dia ada tentacle maksudnya. Tentacle ni satu. Yang ini bukan tentacle. Kita tak panggil tentacle. Ini panggil branchia. Dia macam cabang-cabang yang sangat banyak. Ataupun berumbu gambar berkerinting. Itu bukan tentacles. Tentacle ni dia satu macam tu. Mungkin ada 5, 6. Tapi macam jari. Besar-besar. Yang ni halus-halus dia punya ini. Kita tak panggil tentacles. Okay. Dan few in numbers and different ada bahagian-bahagian lain, tentacle, kirai, empalp, susah nak explain tanpa gambar. Manakala yang ni tidak ada. Kalau ada pun dia ada bentuk gills. Itu bukan tentacles. Tentacles ni macam jari, satu. Itu tentacle. Tetapi dalam sedentaria there is no tentacles yang keluar daripada bahagian atas kepala dia. Lifestyle, saya dah cakap tadi, ini free living ataupun ada some yang duduk dalam tube tetapi dia boleh keluar. Okay. And then, ganas. Dia meragut dan ada gigi dan sebagainya tu. Satu lagi adalah sedentaria, saya dah cerita tadi, dia duduk, dia agak statik pergerakan dia. Sama ada dia mengorek dalam tanah ataupun membentuk tube. Dia duduk dalam tube. Okay. Manakala feeding mode je, yang ni saya dah mention juga, Arantia yang beza dengan ini, dia ada jaw. Dia ada gigi yang ganas. Ada jaw. Nampak dia adalah pemangsa. Manakala yang ni, there is no jaw at all. Okay. Dia adalah filter feeders ataupun deposit feeders. Dia makan, dia telan ataupun dia track the particle dalam air and then bawa slowly masuk dalam mulut. Dia tu beza dia. Prof, ada student nak masuk. Allah Akbar. Maafkan saya. Okay, ini adalah dua ni Arantia, yang dua ini adalah sedentaria. Nak cerita ni, dia parapodia jelas dan depan ni ada selalunya ada struktur proboscis whatever lah. Dia ada kepala yang jelas dan ada antena. Ada antena ni, antena kirai ke antena ke whatever lah, dia keluar ni jari-jari. Tak banyak tak banyak. Besar dan tak banyak. Keluar jari macam ni. Satu lagi segmen dia sama sepanjang daripada awal sampai akhir dan bilangan dia sampai beratus panjang. Ada yang berpuluh, 20-30 pendek pun ada. Tetapi segmen depan dengan segmen belakang sama je dia punya shape. Okay. Parapodia dia very clear. Ada parapodia, ada kaki. Yang ni tak, seolah-olah tak ada kaki. Satu lagi, itu adalah untuk Arantia. Terang lagi sekali, dah 3-4 kali dah cerita ni. Kalau sedentaria, nama dia sedentary. Sedentary means sedentary, maknanya static lah, duduk setempat. Dia tak bergerak jauh. Errant tu maknanya dia tak diam, dia moving. Itu maksud dia errant. And then duduk sedentary ataupun ni selalunya macam ni shape dia. Bukan selalunya, dia group ni without jaw. Satu without jaw, tak ada jaw. Satu lagi parapodia dia tak clear. Seolah-olah tak ada parapodia. Duduk setempat, dia tak bergerak. Satu lagi, dia tak ada antena ni. Antena. Yang ni ada nampak macam ni, ini bukan antena. Ini gills. Kita panggil gills. Gills ni banyak, halus dan banyak. Dan digunakan untuk trap makanan dan juga oksigen, gas exchange. Seolah-olah untuk pernafasan. Resapan masuk dalam ini, masuk.
So itu beza dia. Yang ni bergerak ni untuk tangkap mangsa, cari makan, dia mencari makanan. Yang ni dia tunggu makanan. Tunggu makanan ataupun dia masuk dalam sedimen, dia telan sedimen. Okey, yang ni tak bergerak jauh. Yang ni bergerak jauh sebab dia ada apa ni? Dia ada parapodia. Ni antara spesies-spesies Neanthus and Nereis, antara yang common. Dan ni tak apa, tak perlu ingat lagi lah. Saya sebenarnya tak harap sangat pelajar ingat nama-nama spesies. Tetapi kalau saya suruh ingat, maknanya itu you kena ingat lah. Satu lagi, body shape. Body plan. Kalau kita buat cross section, Arantia selalunya leper macam ni. Cross section body, dia akan kalau kita potong macam tu, kita tengok daripada atas, dia leper macam ni. Dia sebab dia nak bergerak macam ni, bergerak. So dia leper. Manakala yang group Burrower Sedentaria ni, dua ni Sedentaria, dia lebih bulat. Sebab dia hanya masuk keluar ataupun korek dalam sedimen. Dan dia tak bergerak laju. Yang ni crawlers ni ataupun sedentaria. Ini Arantia. Arantia shape dia macam ni lah. Dia ada parapodia nanti. Ni jelas keluar untuk dia bergerak. Manakala jenis sedentaria macam ni shape dia. Satu lagi adalah berkenaan dengan site. Site ni untuk Arantia keluar daripada parapodia. Site tu come out daripada parapodia. Maknanya ini sini ada ujungnya ada parapodia dan site tu keluar daripada parapodia. Ujung parapodia. Manakala yang jenis sedentaria ni, kita akan nampak sebab dia tak ada parapodia yang jelas, seolah-olah site tu keluar direct daripada body. Seolah-olah dia keluar direct daripada body. Pada setiap segmen lah. Ingat ni semua adalah segmented. Setiap segmen ada ciri-ciri tu. Okey. Ini adalah Arantia actually. Nak cerita pasal Arantia. Dia ada bahagian segmen tadi. Segmen ini. Dan setiap segmen ada parapodia. Kalau kita zoom dia macam ni. Parapodia ini kaki. Ni. Parapodia pun dia ada 2 lobes dan 1 pair untuk each. Setiap satu segmen ini kiri dan kanan ada, ini dorsal bahagian atas, dorsal bahagian atas. So ini adalah bahagian kita panggil parapodia. So kalau kita lihat, kita buat cross section ini, dia akan ada 2 lobe of podia, parapodia ni. Yang dipanggil bahagian atas ini, bahagian dorsal kita panggil notopodia, yang bahagian bawah kita panggil neuropodia. Dia ada 2 cabang kaki dia ni. Ini nanti dia bercabang. Bawah sana satu, ke atas ni satu. Ke atas biasanya lebih gemuk, lebih besar. Dan pada setiap hujung ni lah akan nanti keluar silia. Kita, polikite. Kita tu adalah kita benda ni. Dia ada bulu-bulu keluar ni. Ini. Parapodia ada sini. Neuropodia pun ada sini. So biasanya yang ni kita panggil dia podia yang lobe yang pertama ke atas yang dorsal ni kita panggil notopodia. Dan site dia kita panggil notosite. Manakala kaki yang cabang di belah bawah, belah ventral, ini ventral di benang dasar ni macam dada, ini bahagian belakang atas ni, dorsal. So dia ada neuropodium dan kita nama dia neurokite. Ini kena hati-hati sebab polikit ni penting. Selalunya kalau dalam lab kita akan buat dissection ini. Kita akan buat dissection ni dan kamu kena lukis diagram ni.
So selalunya berhati-hati. Pernah keluar soalan, saya suruh you lukis diagram ni dan tandakan bahagian-bahagian yang penting. Ingat yang pentingnya apa? Podia ni. Parapodia dengan neurosity, notopodia, neurosity, neuropodia, neurosity. Sebab dia parapodia dia bercabang dua. Dan ada kiri kanan. Dan parapodia ni bersambung dengan otot-otot yang kawal parapodia tu. Untuk dia kayuh dan sebagainya, kecut ke mana. Dia sebab ada banyak otot sini yang pergi kepada parapodia untuk kawal parapodia ni. Seolah-olah kaki tu otot-otot jari, macam otot jari tahu. Otot jari kita ke atas ni. Tarik, tarik ke atas, tarik ke bawah. Bawah ada otot, ke atas ada otot kan kita jari. So jari-jari kita ni dikawal oleh otot yang juga disambung dengan nerve lah. Tarik, ditarik, dikecut, macam tu. Okay. So inilah shape bahagian-bahagian dia. Satu lagi adalah bahagian what we call it prostomium. Susah nak explain by gambar kalau tak buat dissection. Dia ada inilah dia bahagian kepala dia. Yang pertama sekali mesti kena tahu adalah prostomium. Kepala dia, kita nak banding kepala kita susah sikit lah. Dia ada segmen-segmen, susah. Kita panggil prostomium. Prostomium ni adalah kepala. Yang apa ni? Ini prostomium. Dan daripada kepala ni akan keluar banyak yang kita panggil antena-antena ni. Part or antena, whatever lah. Antena ni adalah jari-jari yang keluar daripada prostomium ini. Okay. Dan ada satu part lagi juga penting yang kita panggil peristomium. Yang ini. Dia pelik sikit dalam worm Erantia ini. Dia ada segmen yang jelas. Tapi ada satu segmen atas sekali, segmen atas sekali, just bawah pada prostomium ini, ada satu segmen yang tanpa parapodia. You tengok sini, segmen dia ni without kaki. Prostomium, segmen without kaki ni, kita panggil dia peristomium. Susah nak tengok ni, kalau duduk dekat lab senang nak tunjuk. Tetapi kamu kena tahu worm polychaete ni. Sebab polychaete ni dominan, sangat dominan, sangat banyak dekat laut. So, prostomium dan peristomium. So, peristomium ini adalah segmen. The first segment ni. Tapi kita tak panggil dia first segment. First segment tetap yang ini. Yang ada yang ada parapodia. Kalau tak ada parapodia, itu bukan segmen. So bukan segmen, dia macam segmen tapi bukan segmen, dia adalah peristomium. So prostomium dan peristomium. Okay. Yang ini first segment. Kadang-kadang kita segmen ni kita ada nama dia, kita panggil set 3. Set 3 tu maknanya segmen lah. Set 3-1, set 3-2, set 3 ni. Ini segmen yang pertama ni, set 3-1. Susah juga nak explain. Quite detail. You rasa macam detail, tetapi kalau dah dekat lab nanti, benda ni kita perlukan bahagian-bahagian ni kita kena kenal. Dan ini bahagian ekor. Bahagian ekor kita panggil pygidium. Tak apalah, banyak sangat nama-nama yang nak kena kenal. So, apa yang perlu tahu, struktur dia kamu kena ingat dia macam ni. Kalau cross section dia, luar dia kamu kena ingat ini bahagian dorsal, ini bahagian ventral. Ini ada podia dan ada site. Oh ya, satu lagi. Bahagian kepala saya lupa. Ini. Bahagian
bawah kepala ni, iaitu kita panggil dia proboscis. Proboscis ni dia boleh masuk keluar. Dia sebenarnya proboscis ni dia bukan sentiasa duduk kat luar ni. Dia boleh masuk dalam mulut, dalam faring kat dalam. Macam ni Sebab proboscis ni lah yang ada jaw di depan dia. So setiap Arantia dia ada proboscis dengan jaw di depan. Jaw ni lah akan buka, lepas tu kaut masuk dalam proboscis, buat masuk dalam perut. Tangkap, masuk dalam perut. Dia terbalik, dia reversekan masuk dalam badan dia. Ni, katalah ini kepala, proboscis tu akan keluar untuk dia nak tangkap mangsa dia. Ni jaw di depan proboscis. Proboscis keluar. So, proboscis ni boleh keluar masuk. Selalu spesimen kita nampak proboscis ni dalam badan. Dia retract masuk dalam esophagus ke bahagian dalam mulut, masuk dalam. Tetapi waktu dia nak makan, dia akan keluarkan proboscis. Ganas keluar macam tu proboscis. Untuk dia keluarkan jaw dia. Macam mana nak explain? You boleh tengok YouTube kalau nak tengok lebih detail. Ada je YouTube. Right. Seterusnya, cara pergerakan. Dalam polikit, cara pergerakan dia, saya kata tadi, dia huruf S. Bentuk huruf S. Okay. Dan bentuk huruf S ini adalah cara dia bergerak. Ni untuk cara bergerak secara crawling. Okey, merayap. Macam mana dia huruf S tu berlaku disebabkan oleh otot-otot di tepi ni. Ingat setiap segmen saya kata dalam annelid, setiap segmen ada otot longitudinal dan otot circular. Untuk pergerakan kita tak guna otot circular, tetapi menggunakan otot longitudinal. Yang memanjang. Otot yang memanjang. So, ada bahagian yang memanjang, ada bahagian yang memendek, menyebab macam ni lah. Kalau hujung tu huruf S macam tu, dia melengkung macam ni. Yang sini relax, memanjang. Yang ini akan contract, memendek belah sini. Sama, yang ni memanjang, ini memendek. Yang ini memanjang, ini memendek. Kalau yang lurus, dua-dua sama keadaan. Okey? So, bahagian luar ni akan bersambung dengan parapodia ni. Yang ni juga parapodia. Otot-otot ni akan ada otot yang lain yang bersambung kepada parapodia ni. Supaya parapodia tu boleh bergerak. So you tanya, kenapa dia perlu bengkang bengkok? Dia kan dah ada kaki. Mendayung je lah dengan parapodia tu kan. Macam lipat. Lipan pun bergerak macam ni kan. Kenapa dia tak jalan lurus saja kan? Dia kiri kanan. Dia kan dah ada parapodia. Guna je lah parapodia tu. Tak payah bengkang bengkok. Dia untuk mempercepatkan lagi pergerakan, dia kena bengkang bengkok macam ni. Sambil bengkang bengkok, sambil dia kayu. Bengkok, bengkok. Bengkok, bengkok. Macam tu. Okey? Ini adalah cara pergerakan dalam crawling yang dilakukan oleh Arantia. Okey? Inilah dia akan buat wave macam saya maksud sekali. Okey, ini adalah parapodia. Ujung parapodia ada kita. So cara bergerak dia macam inilah. Ada bahagian kemik, ada bahagian lebar dan sebagainya. Make a wave macam tu. Dia bergerak. Okey, sambil dia kayuh parapodia dia. Alright. Ini sebenarnya video ni tak connected lah. Prof, saya nak tanya.
Ya, siapa tu? Naufal. Ya, Nafa. Yang gambar bawah kanan tu, boleh nampak ke yang mana notopodium, neuropodium tu? Sekejap Okey. Sebenarnya gambar ni saya just nak zoom supaya kamu nampak mana satu parapodianya. So ini adalah yang timbul-timbul ni parapodia. Cuma notopodia dengan neuropodia. Notopodia bahagian dorsal, bahagian atas dorsal, bawah bahagian ventral. So kalau macam ni kan, dia akan keluar loop yang pertama dan loop yang kedua. Okey. Yang gemuk ni biasanya adalah dorsal. So ini adalah notopodia. Neuropodia lebih kecil. Sepatutnya ada loop yang tak nampak sini. Ini yang maknanya belah sini yang dorsal. Belah sini di side adalah dorsal side. Yang atas sana ventral side. Boleh imagine? Susah juga hard to imagine kalau main gambar-gambar. Sebab itulah saya nak explain. Aduh, susah juga nak explain. Tapi have to explain. Saya harap sangat you datang cepat-cepat. Kita buat lab dengan lebih cepat lah. Okay. Don't worry. Hold your any question ke, tak faham ke, nanti bawa masa lab nanti kita boleh buat. Last year langsung tak ada lab, langsung tak ada apa. Ini adalah pergerakan Erantia untuk crawling. Manakala pergerakan dalam jenis burrower pula, so ini burrower jenis sedentaria lah. Untuk dia ni spesies yang lain lah, grup yang lain. Dia macam mana cara dia masuk dalam, dikorek dalam sedimen. Dia macam mana dia boleh force badan dia tu boleh cocok dalam tanah. Macam mana dia boleh masuk sambil dia ingest tu satu hal lah. Tapi macam mana kalau dia setakat lembik, macam mana dia kalau kita nak masuk mesti ada base yang pemegang, barulah kita boleh force kepala kita kan, faham tak? Mesti ada pemegang baru boleh kita force. Kalau kita tak pegang, macam mana kita nak force? So cara dia senang. Dia cara dia masuk macam ni. Zoom, dia jolok kepala dia. Okay. Once mula-mula dia masuk sikit, dia masuk je sikit dengan kepala dia berbentuk tirus. Okay. Ingat ini dia tak ada jaw apa semua, dia tak ada parapodia apa semua Ini adalah burrower jenis sedentaria. Okay. Dia akan push kepala dia, bentuk dia lebih tajam. Selepas dah masuk sedikit, dia akan membentuk macam anchor. Dia masuk sini, dia jadi macam ni. Dia masuk sikit, bawa lagi 1, 2, 3 beberapa segmen depan, dia akan seolah-olah jadi macam ni, jadi anchor. Kemudian, mula-mula dikurus saja, muncul je masuk, lepas tu dia lebarkan badan dia, expand ni. Kemudian yang belakang tu secara peristalsis akan ditarik masuk. Faham tak? Peristalsis tau, peristalsis. Ni sikit. So, dia akan masuk ni. Masuk, sini dia masuk, dijolok masuk and then anchor kat depan. Nanti yang belakang ni ditarik masuk. Apa benda ni? Lubang dah ada lah dikorek tu kan. And then yang belakang akan ngikut saja smoothly. And then dah cukup, tak cukup masuk lagi, stay. Lepas tu yang depan ni, bahagian depan pula nanti akan push lagi sekali sampai kat sini pula. Anchor kat sini, tarik pula yang belakang. Lepas tu dah masuk semua, yang kepala ni akan tajam balik, masuk balik, anchor pula.
Tarik ke belakang. Jadi macam pergerakan tu dipanggil peristaltik movement, peristalsis. Tahu peristalsis? Kick, no. Macam tu. Masuk, anchor dalam, tarik belakang. Jolok lagi, anchor, tarik yang belakang. Okey? Boleh imagine? Nofal boleh? Muka Nofal. Boleh, Prof. Kat sini. Dia siapa ni? Ya Allah, ramai lagi baru nak masuk. Janganlah lewat-lewat. Okay, saya nak habiskan polikik ni. Aduh, hai, manjam. Agak detail saya berkenaan dengan polikik ni sebab polikik ni common. Dan susah nak explain. Okay. Ini tadi kata borrower, manakala tube dweller, dia macam ni, dia duduk dalam tube. So duduk dalam tube, dia tak payahlah jolok-jolok badan dia. Aduh, Isma Daniel ni baru masuk pukul 9.43. Okey. Ini adalah contoh-contoh dia. Yang ni jenis duduk dalam, dia bukan duduk dalam sedimen, tapi duduk dalam tube. Yang ni kita dah keluarkan tube, tengok. Tube dalam pasir. Tube tu dibuat daripada butir-butir pasir ni. Okey. Yang ni tube keras. Bawah kapal ke, dekat tiang jeti ke, dia penuh macam ni. Okey. Satu lagi ini menarik, iaitu dia duduk dalam coral. Dia menyorok dalam tube dalam coral. Dia buat tube dalam coral. Coral ni pun masih hidup. Dia duduk dalam koloni coral ni besar ni. Ingat lagi coral halus-halus, tapi dia koloni kan. So dalam jasad body ni besar ni, dia masuk dalam ni. Dia korek dalam tu. Dan nampak warna kuning-kuning ni, itu adalah bahagian atas dia lah, dia keluar. Kalau tube macam ni, dia akan keluar gills dia keluar. Badan duduk dalam ni. Okay? Dia tak korek-korek tanah. Okay. Ini adalah one of the common Christmas tree yang duduk dalam coral. Dan saya nak you tahu nama dia. Macam ni baru saya suruh you tahu nama dia. Nama general dia Christmas tree worm. Christmas tree worm. You boleh tengok dekat YouTube sebab dia warna yang sangat cantik. Apa benda ni? Dia duduk dalam coral. Duduk dalam coral. Ni apa dia? Ni adalah gills dia. Gills. Bukan antena, gills dengan antena. Ingat tak gills? Dia keluar, lepas tu kalau kamu nak touch dia je, dia masuk dalam. So ini adalah gills untuk memerangkap makanan dan sebagainya. Warna dia sangat cantik. Dia ada beribu jenis color. Kuning, striking, very striking. Terang benderang warna dia. Okay, ini adalah Christmas tree worm. Nama spesies dia. Kamu kena ingatlah nama spesies ni. Spirobranchus giganteus. Ini sebab saya buat satu slide ni, maknanya dia tu agak menarik dan penting, common. Cara makan tak susah dah, saya dah explain tadi. Kalau jenis ini Erantia ke Sedenteria? Erantia. Ingat tadi saya kata dia ada jaw. Dia ada jaw. Jaw ni duduk dalam proboscis. Jaw tu mesti duduk dalam proboscis. Proboscis dia macam ni ataupun proboscis dia kembang macam ni. Dan proboscis ni boleh keluar masuk. Dia bukan permanent dia duduk kat luar. Kalau dia nak makan je, dia akan keluar proboscis dengan jaw tu. Keluar jaw. Masuk balik dalam badan. Okey. Macam ni, dia attack, dia keluar tu, makan. Dia macam, dia tak adalah terlalu panjang. Macam ni, dia keluar, zup,
jaw di depan akan masuk balik ke dalam. Okey. Kalau waktu dia rehat, kita boleh nampak dalam badan dia tu, dia transparent, kita boleh nampak jaw tu duduk di dalam badan. So ini adalah prostomium, ini adalah proboscis. So kalau macam ni rupa, tentulah dia adalah predator. Cara makan Yang kedua adalah cara feeding suspension feeders. Suspension feeders, dia duduk dalam tube dan gills ni akan memerangkap partikel-partikel makanan masuk, dikumpul by cilia, disusun mengikut alu-alu yang ada pada gills ni akan masuk ke dalam mulut. Okay, masuk. So, worms ni remain dalam tube forever. Okay, daripada kecil sampai ke besar. Dia duduk je dalam sedimen. Dia tak akan keluar. Okay. Manakala ada juga yang dalam sedimen, dia buat tube huruf macam ni. Saya lupa. Saya baru balik balik Mersing. Patutnya saya ambil gambar ni. Alah, ini nampak dekat sedimen ini. Kita nampak dia punya tube-tube. Dia dekat-dekat tube ni. Ada 11 ni. Tapi kita tak nak beza. Kita ingatkan dia seekor. Rupanya kita ingatkan dia ada 2 ekor tapi 1 ekor. Satu lubang kat sini, satu lubang ni. Ada tube kat sini, ada tube ujung ni nampak tube. So, dia buat tube dalam sedimen ini. Macam ni. So, tube tak semestinya tube kasar kalau begitu juga yang jenis yang saya maksudkan tadi, yang Christmas tree tu pun sama. Masuk keluar. Ini dia trap makanan. Dia perangkap makanan kat sini akan masuk ke dalam cilia, ada track dia untuk bawa makanan tu dalam mulut. Selain daripada tugas untuk gas exchange. Manakala ini dia macam tadi, macam ni juga. Tetapi yang ni dia tak ada gills. Sorry, bukan tak ada gills. Dia ada gills, makanan dia. Yang ni dia makan suspension feeder. Dia trap makanan dalam air. Yang ni trap makanan dalam air juga. By sedut. Makanan dia, punca makanan dia tetap dalam air. Manakala yang ni, dia jenis burrower. Dia mengorek. Yang ni mengorek. Dia akan bawa sedimen masuk dalam badan. Yang ni tak ambil sedimen masuk dalam badan. Okey. Manakala yang ni bawa masuk dalam badan. Sama ada sedimen dalam bawah tanah ataupun sedimen di keluar tentacles ni. Tentacle tu duduk kaut makanan atas sedimen. Lepas tu sedimen tu dibawa masuk dalam mulut. Okey. Itu kita panggil deposit feeders. Tube dwellers macam tadi saya dah tunjuk dah ni. Sepatutnya saya tunjuk gambar ni dengan Christmas tree tadi. Dia bukan Christmas tree saja cantik. Satu lagi ada coco worm. Ni. Mahal ni kat RM100 seekor dekat aquarium. Sekarang ni entah. Warna dia juga dekat kedai-kedai aquarium banyak yang tunjuk ni coco worm. Sebab dia besar-besar saiz ni. Dan very colourful. Ni coco worms. Dan juga ini yang tadilah ni. Ni tube dia tube jenis ni suspension feeder Pembiakan. Pembiakan agak unik juga dalam polychaete ni macam mana dia membiak. Mostly dioecious, jantan betina bersinga, tapi ada yang hermaphrodite. Sequential hermaphrodite selalunya kalau hermaphrodite dan selalunya dia jenis spawners, maksud dia akan release egg dan sperm dalam air dan fertilization berlaku dalam air. Kemudian
akan membentuk larvae, dinamakan trochophore, membentuk trochophore larvae, kemudian berenang jadi plankton, and then akan settle down jadi haiwan dewasa di dasar. Kemudian nak cerita juga berkenaan ada yang setengah-setengah tu yang membiak agak unik macam ni. Dia tambah-tambah belakang ni kemudian terpisah macam Ephira, bukan Ephira, ingat lagi Ephira tak yang keluar satu. So ada yang polychaete yang membiak secara macam ni dipanggil epitoki. Dia buat ke ujung ni tu nampak macam macam ni. Kemudian akan pada masa-masa tertentu, masa dia nak release, dia akan keluar sekor, ni jadi sekor. Ini agak unik ya, epitoki ni. You boleh tengok dalam YouTube. Saya rasa dekat mana, dekat Malaysia tak ada, dekat Australia dia panggil swarming. Tiba-tiba je kalau kita duduk atas jeti tu, dia kata banyak tiba-tiba berceracak keluar. Tu keluar. Tak tahu apa benda yang keluar. Halus. Rupanya epitoki ni. Lain, ada jenis juga epitop yang secara macam ni. Macam pada orang mengandung macam ni, kemudian keluarkan larvae daripada sini. Okey. Tetapi yang kebanyakannya seperti saya kata tadi adalah free spawning. Sama dia akan release egg ataupun release sperm. Kalau egg biasanya warna dia adalah warna pink, orange, merah, orange ataupun pink. Manakala kalau kalau sperm akan release macam ni. Dia keluar, dia ada lubang-lubang pada sepanjang badan ni untuk release egg ni. Dan tak susah untuk buat benda ni. Kalau tube worm macam ni, kita kopek je dia. Sekejap dia menggelabah, dia keluar, dia tak ada tube. Cepat-cepat dia akan release. Kalau dia jantan, dia akan sperm lah, keluar sperm. Mudah je ni. Kita kopek je sikit, kita keluarkan bogel dia, cepat je dia akan release dia punya. Kalau dia jantan, keluar sperm. Kalau dia betina, keluar ini. Senang saja. Ini spesimen saya buat ni, ambil sampel dekat PD, Dixon. Kopek dia je, sekejap dia keluar lah ni, sperm dan egg. So mudah untuk kita buat fertilization. Besok dah jadi larvae. Kita campurkan dia sperm dengan egg, besok dah berenang. Kepentingan polychaetes, you boleh baca lah ni. Commercially ada yang diternak. Malaysia tak banyak company yang ternak polychaetes. Di Thailand, Thailand dan Philippines, dia dah mula ternak polychaetes. Bukan untuk makan manusia, tetapi diberi makan untuk haiwan ternakan. Ternakan udang especially. Sebab untuk culture udang, dia punya dewasa dia tu, yang dewasa induk yang nak, induk kita panggil induk, induk tu memang suka makan polychaetes. Di India especially juga banyak di culture ni untuk makanan haiwan ternakan udang especially. Okay. Selain daripada tu, ada yang menjadi makanan kepada sumber komersial ikan dan sebagainya. Dan ada spesies-spesies, sebab dia dominan dekat sediment. Ingat dalam sediment, yang kalau kita ambil sediment, paling banyak adalah polychaete. Paling banyak adalah polychaete, yang besar-besar lah. Kalau yang satu lagi, ingat lagi saya ada sentuh berkenaan dengan Myobenthos, last lecture mengenai worm.
Worm halus-halus. Yang itu kita panggil myobenthos. Yang ni kita panggil macrobenthos sebab saiz dia lebih besar. Besar pun 1 mm. 1 mm tu kira besar. Yang myobenthos tu less than mm. So komponen yang paling penting dalam macrobenthos dia. Polychaete lah sangat dominan dalam sedimen. Selain daripada itu, ada commercial spesies selalunya lebih kepada umpun-umpun lah, untuk buat pancing dan sebagainya. So ada beberapa spesies yang common yang inilah, kadang-kadang saya sebut salah jugalah nak suruh kamu ingat nama-nama spesies ni. Tetapi inilah dia nama-nama spesies yang penting dalam polychaete. So ini lagi nak tutup. Ini adalah ruat-ruat. Ini adalah polychaete kecil-kecil dalam sedimen. Ini Doraemon punya style. Macam ada rupa Doraemon. Saya panggil Doraemon sebab dia ada macam spek ni. So ada yang macam ni. Ini duduk dalam laut, ni berenang. Ada polychaete yang forever berenang pun ada. Yang duduk dalam plankton forever. Dia dewasa dia pun dalam air. Ini you tahu je lah, ada jaw yang nak ready untuk tangkap orang, nak tangkap mangsa. Ini polychaete biasa. Ini polychaete yang merayap. You rasa ini adalah Erantia ke Sedentaria? Tentulah Erantia. Ini kalau setengah tempat dipanggil bulu ayam. Kat pangku apa semua tu. Banyak. Jangan tas, jangan cetan cik. Bahaya ni cik. Bulu ayam. Ataupun yang ini dipanggil scale worm sebab dia ada sisik-sisik atas badan dia. Ada sisik. Kadang-kadang colourful. Sisik atas bahagian dorsal dia. Yang ni saya kata tadi planktonic polychaete yang sentiasa berenang dalam air. Dia dewasa duduk dalam air. Yang lain larvae saja dalam air, dewasa dia adalah dekat dalam benthos. Tapi ada juga beberapa spesies yang sentiasa dalam air, dewasa pun duduk dalam air. Satu lagi adalah ini. Sea mouse. Aphrodita. Ni dia besar saiz dia. Lebih kurang besar ni. Besar jari ataupun lebih besar pada jari. Agak menarik kalau tengok bahagian atas tak percaya dia adalah worm, polychaete sebab penuh dengan sedimen. Tapi kalau kita terbalikkan tu, nampak segmen dia. Nampak segmen ni parapodia ujung ni. Tapi dia bersalut dengan sebab dia duduk dekat sedimen. Salut ni. Dan rupa dia memang macam tikus. Dia adalah polychaete. Ni nampak segmen badan dia. Segmen. Alright. Habis setakat situ untuk polychaete. Saya ada kelas lain. Kalau you ada soalan, reserve for next week.